Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sayang kaya sayang, selamat hari raya, maaf zahir batin. Okey, hari ni kita nak jawab daripada komen sahabat tentang macam mana kita boleh jadikan e-book ataupun penulisan e-book buku digital ni untuk bantu kita buat jualan dalam perniagaan yang lain. Okey, biasa kita bercerita tentang tulis e-book, kita jual e-book. Tapi macam mana pula e-book ni boleh bantu kita bantu perniagaan yang sedia ada. Contoh kalau kata kita ejen insurans ataupun kita ejen penapis air, ataupun kita adalah ejen properties jual rumah apa semua. Sebenarnya e-book ni dia membantu kita. Dia terbukti kalau kata kita masuk di dalam FB, kita masuk dalam Facebook, kadang-kadang banyak iklan-iklan yang keluar, sponsor iklan yang menggunakan FB ads, dan iklan-iklan ni kebanyakannya memberi e-book percuma kepada pembaca. Kenapa? Sebabnya pertama adalah untuk dia capture database. Dia nak capture database tu, maksudnya dia nak capture leads, dia nak kumpul leads yang banyak. Kalau kita tahu ni, database ni adalah king. Pada orang berniaga, database ni king. So macam mana kita nak dapatkan database prospek bakal pelanggan kita? Adalah salah satu kita menggunakan flyers. Maknanya kita bagi flyers ke orang apa semua. Tapi itu adalah cara konvensional ataupun cara tradisional yang biasa digunakan, iaitu kita bagi flyers, kita bagi pamphlet, orang ambil, tetapi kita sukar untuk dapatkan balik feedback. Sebab apa? Orang ambil, orang bawa balik, betul? Tapi hari ni apabila kita menggunakan teknologi digital, okey, ada FB ads, kita menggunakan FB ads. Tapi di dalam FB ads tu, kalau orang tu tekan learn more ataupun WhatsApp now ke apa semua, and then kita akan dapat capture database dia, nombor telefon dia, nama dia dan juga email. Tetapi kalau kata kita nak menarik minat mereka untuk klik kita punya iklan, mesti kita kena offer sesuatu benda yang percuma. Sebab apa? Semua orang suka benda yang percuma. So salah satu benda yang percuma yang kosnya tidak tinggi ataupun tiada kos pun sebenarnya adalah memberi e-book. Kalau kata kita bagi benda lain, ianya melibatkan material yang kita perlu beli, yang kita perlu berbayar. Tapi bila kita bagi e-book, ianya percuma sebab bentuk digital. Kita tak perlu nak print macam flyers ataupun buku-buku fizikal. So bila kita bagi percuma kepada prospek, mereka akan download e-book tersebut yang mereka rasa e-book tersebut adalah penting, adalah mereka perlukan e-book tersebut. Apabila mereka perlukan e-book tersebut, mereka akan download. Apabila mereka download, secara langsungnya kita akan dapat list nama, nombor telefon dan juga email mereka. Sebab mereka download e-book tersebut. Dan kenapa kita jadikan e-book? Sebab e-book ni menunjukkan kepakaran kita, menunjukkan kita pakar bidang di dalam perkara tersebut. Contoh kalau kata kita nak jual penapis air, okay, kita just buat 30 muka surat yang simple, letak gambar, letak apa, kepentingan peminum air alkaline sederhana, okay, ataupun apa beza air alkaline sederhana dan juga air RO, reverse osmosis. So bila kita tulis e-book begitu, bakal pelanggan akan tengok kita ni pakar bidang. Bila mereka tengok kita pakar bidang, mereka lebih yakin, ada trust kat situ. Sebab dalam marketing kita kena wujudkan trust. Bila trust tu berlaku, barulah mereka akan confident untuk pilih kita sebagai penjual yang mereka lebih prefer. So kalau hari ni kalau ada 10 ejen penapis air, tapi kita ada e-book yang berkenaan dengan kepentingan minum air tadi tu, maknanya mungkin prospek akan beli daripada kita sebab kita berbeza daripada 9 penjual yang lain. Okey, contoh kalau kata kita adalah ejen kepada wasiat, contoh ejen pada wasiat atau pusaka apa semua, kita tulis e-book tentang kepentingan wasiat, apa beza hibah, apa beza takaful. And then kalau kata saya sebagai bakal pelanggan, saya nak mencari ejen ataupun konsultan untuk siapkan saya punya wasiat. Saya akan cari mereka yang ada bahan, mereka yang ada tunjukkan kepakaran, mereka yang ada ilmu. So salah satu tunjukkan yang kita ni ada ilmu tentang bidang tu, tulis e-book lah. Okey, so itu saya menjawab soalan kalau kata bagaimana e-book ni boleh bantu perniagaan kita sedia ada. Kalau kata kita ada buat perniagaan jual kek, kita tulis e-book resepi kek, orang yang nak beli kek kita lebih confident kita sebab kita adalah penulis resepi, kita ada buku, kan? So mereka akan lebih suka. Dan apabila mereka download e-book kita secara percuma ataupun kita jual ke apa, kita akan dapat kualiti prospek. Maksudnya orang yang download e-book tersebut, dia mesti suka pasal kek.
Orang yang download e-book tersebut, dia ni mesti nak mencari ejen untuk takaful. Orang yang download e-book kita tu, dia mesti nak tengah nak cari produk apa yang elok untuk penapis air dia. Kereta apa, jenis kereta, kalau you buat jualan apa-apa pun. So hari ni saya tengok penulisan e-book ni dia boleh bantu macam-macam perniagaan di luar sana. So tidak ada konflik interest. Kalau kata kita ejen emas, kita ejen gold, ceritakan kepentingan simpan, beli dan simpan emas berbanding kita simpan, kumpul, kita laburkan duit kita berbentuk duit fiat kita ni di dalam mana-mana pelaburan. So apa beza emas dengan duit fiat? So kita educate orang dengan niat tuan-puan. Bila kita nak berniaga, kita kena educate orang. Bila kita educate orang, trust akan wujud. Bila trust akan wujud, barulah berlakunya jualan akan berlaku. So that's a marketing. Daripada marketing baru pergi ke jualan. Sebab tu bezanya sales dengan marketing. Memasarkan dan juga menjual, dia adalah perkara yang berbeza. Marketing adalah untuk kita mencari sesuatu solusi untuk memuaskan hati pengguna. Itu marketing. So dengan macam sama kan marketing dengan sale, benda yang berbeza. Sale kita hanya buat jualan terus. Kita hanya buat hasil. Kita ambil produk vitamin, kita jual ke orang. Kita jual. Kita buat live, kita jual. Tapi marketing adalah kita mencari solusi untuk memberi kepuasan kepada pengguna. So sebab tu kita gunakan e-book dalam kita marketing. Kita nak bagi solusi kepada orang yang mencari ejen hartanah. Kita nak bagi solusi kepada orang tak kerti nak beli rumah ni, rumah kat kawasan mana yang ada investment yang bagus untuk masa depan. Is it apa pentingnya beli rumah? Adakah pada umur 20-an elok sewa rumah ataupun beli rumah? Sebab apa, ini ramai yang umur 20-an beli rumah hutang awal, tapi rumah mereka berada di luar daripada tempat investment, yang tempat yang bernilai yang tinggi, tapi mereka tak duduk situ. Tapi sayangnya bila tak duduk situ, tidak ada orang sewa. So automatik gaji kena potong setiap bulan, tetapi rumah tersebut tidak ada orang sewa. So berlaku kat situ konflik kewangan setiap bulan. Ini yang berlaku kepada eksekutif muda. So kalau kata anda adalah orang yang adalah ejen hartanah, inilah waktu untuk anda educate masyarakat. Educate masyarakat. Rumah mana you kena beli? Kalau dia kata rumah saya nak beli ni, rumah kawasan-kawasan sana ni, luar bandar ni lebih murah, lebih ni. Tapi tanya dia, adakah you nak buat untuk investment ataupun you nak buat untuk waktu dia duduk, waktu you pencen? Kalau you cakap you nak duduk waktu you pencen, tak apa. Tapi every month make sure gaji you kena potong. You boleh survive dengan gaji you. Sebab apa? Tidak ada orang nak sewa. Tapi kalau dia kata untuk investment dia kena cari rumah di kawasan bandar yang ada nilai untuk orang sewa. Okey? Tapi dia tak boleh plan untuk duduk di situlah. Dia plan untuk the investment. So inilah yang masyarakat perlukan. That's why dalam marketing kita memberi solusi kepuasan untuk orang. Berbeza dengan sale. Sale adalah you bawa pamphlet, you jual rumah. You jual. Tetapi kalau kata you menggunakan teknik e-book untuk you nak dapatkan sales, you akan buat dalam bentuk marketing yang memberi solusi kepada masyarakat. Okey, begitu saya kongsikan pada hari ini. Kalau kata saya punya video memberi manfaat, please share dan like, komen apa pandangan anda. Yang penting tuan-puan, subscribe video subscribe channel, subscribe guys, subscribe, tekan like dan share. Alright, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.